Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di Selebet Channel. Alhamdulillah, kita dah pun masuk ke musim PKPP pula. Pemulihan pula. Sebelum ni bersyarat. Sekarang pemulihan. Dan yang bestnya, apa lagi? Kita boleh balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Korang semua mesti nak balik kampung kan minggu ni. Kan. So, balik juga. Tapi hati-hati di jalan raya dan pastikan kita mematuhi segala SOP yang dah ditetapkan oleh KKM. So, harap-harap kita balik dalam keadaan yang selamat. Tak bawa apa-apa penyakit, apa-apa virus. Tak ada COVID-19, tu yang penting. Dan semoga COVID-19 ni terhapus dekat dunia ni. So, kita bebas nak menjalani segala aktiviti balik macam biasa. So, rindu rasanya nak pergi bersenam. Nak pergi sembahyang Jumaat kan. Dah lama tak pergi tu. Berbulan-bulan dah. Kan, semoga benda ni semua pulih dan kembali ke sedia kala. Itu yang kita harapkan. So, untuk kali ni, aku nak share kat korang unboxing and then review pasal satu gadget ni yang perlu ada aku rasa dalam kereta. So, kalau korang tak ada, korang perlu ada. Yang tak ada, kena beli. Apa dia? Ni dashcam. So, kali ni aku akan review dashcam daripada 70My ni. So, macam korang tahu, aku rasa dah ramai yang tahu pasal 70My Smart Dashcam Pro. So, dia ada banyak jenis 70My ni. So, aku beli yang ni sebab aku rasa best, mantap dan gambar dia memang cantik. So, korang boleh tengok dulu aku punya video macam mana dan korang nilai sendiri kualiti daripada 70My ni. Harga pun tak mahal, tak murah. Paras-paras je harga dia. Kira orang-orang yang macam kita ni lah, macam aku yang mana tak berduit sangat ni. So, sesuai untuk ada benda ni. Dan memang cantik, memang bagus. Aku recommend sangat-sangat. Tapi korang kena tengok dulu video ni, apa yang bestnya. So, aku akan buat unboxing dulu. Kemudian, cara setup 70My ni guna apps. So, kemudian kita review. Kita tengok gambar dia waktu malam, waktu siang. Dia ada beberapa jenis dia punya size video. So, aku akan review dalam video aku nanti dah. So, sebelum kita mula dengan unboxing, seperti biasa, jangan lupa subscribe, tekan button loceng sebelah dia, tekan like, tekan share, komen. Selagi boleh, komen lah banyak-banyak. Kan? Lepas tu, barulah gratis. Orang kata kan? So, jom kita mulakan review 70My Smart Dashcam Pro ni. Let's go. Okey, jom kita unboxing 70My Smart Dashcam Pro daripada 70My ni lah. Dah confirm daripada 70My. So, kita tengok dulu kotak dia. Kotak dia petak macam ni. Color hitam. Kemudian tulisan dia color gold. So, sangat minimalis lah. So, dia pun dah dapat Design Award 2019. Dah dapat award dah dia. So, dekat sini dia ada tulis nama dia, kemudian website dia, dan belakang ni adalah dia punya spek. So, kita boleh tengok lah dia punya model, input dia 5V 2A, resolution dia, besar jugalah resolution dia. So, manufacturer dia, nama produk dia, battery capacity 500mAh, asalnya cukup lah kot untuk dia tinggalkan kereta sewaktu parking. So, battery type dia Li Polymer. Support OS Android 4.4 dengan iOS 8 and above.
Rasanya ni kalau korang nak linkkan dengan apps dekat phone korang lah. So expandable memory, pakai memori SD card dengan kapasiti 16 hingga 64 GB. So dekat Shopee ada jual yang sampai 128. So aku tak sure sama ada support ke tak. So aku sarankan supaya korang pakai sampai 64 GB je. Jangan lebih, takut kamera ni tak support. So dia punya address dengan FCC ID. So lain-lain tak ada apa dah. Jom kita tengok dekat dalam pula lah. Sebab dekat luar ni pun tak ada tulis dia punya content. Apa yang dia bagi dekat dalam. So kita kena buka baru nampak apa yang ada dia bagi. So kat sini first kita nampak adalah dia punya dashcam. So kalau tak ada dashcam, kita bukan beli dashcam lah namanya. So ini dashcam dia memang tak ada salut dengan apa-apa plastik ke, bubble wrap ke, tak ada. Macam ni je dia letak. Sebab dekat sini dah ada cover dengan stiker. Ini untuk screen dia lah. Kemudian kalau korang tengok lens dia pun, tak ada cover pun. Sebab dekat kotak dia ni, specialnya, dah ada span untuk cover dia punya lens ni daripada cala. So memang takkan cala lah. So kita tengok dulu rupa dia, rupa dashcam ni. So sini lens dia. So dekat sini adalah dia punya battery indicator. Kemudian dia punya logo. Ini screen. Dan ini button. Ada 5 button, 4 button function. Dan satu ni yang panjang ni adalah button power dia. So screen dia korang boleh buka stiker ni. Itulah screen dia. Satu je. So screen ni sebenarnya mudah kalau korang nak set up apa-apalah. Dari segi gambar aku rasa korang boleh nampak dia punya keluasan dia je lah. Boleh setting, senang nampak dekat mana korang nak pointkan lens kamera korang lah. Kemudian dia ada slot untuk micro SD card. Dan juga slot untuk power. Dia pakai micro USB. So kat sini pula kalau korang nampak ada tapak. So tapak ni boleh pasang GPS modul. So korang kena beli berasingan lah benda tu. So GPS modul tu pula kena 70 mile punya. Modul lain, GPS modul lain aku rasa tak support lah dekat sini. So lagi kat sini rasanya dia punya mikrofon dia. Dan itu saja untuk kamera. So kita tengok barang lain pula apa yang lagi yang dia bagi. So kemudian dia ada bagi bracket. Ini untuk pasang dekat korang punya kereta lah. So bracket dia senang je pasang. Korang just slot in je masuk kat sini. Siap pasang dia punya bracket. So boleh pasang dekat korang punya kereta. So lagi apa dia bagi? Macam korang dah nampak blur-blur kat situ. Korang dah tahulah apa benda yang selalunya orang akan bagi. User manual. Dah semestinya. Setiap produk mesti ada user manual. Nanti kita baca. So apa lagi dia bagi adalah 2 electrostatic sticker. Itu yang dia namakan lah. So kalau macam kita panggil stiker je lah. Untuk kita tampalkan dekat cermin kereta kita. So selamatlah sikit kita punya tinted. Kalau siapa yang pasang tinted tu mesti sayang tinted kan. So inilah fungsi dia. Macam kita pasang road tag, kita tampal dekat atas stiker baru tampal dekat cermin. So macam tu juga 70 mile ni buat. Tampal dashcam tu atas stiker ni baru tampal dekat cermin kereta. Supaya selamat korang punya cermin kereta. So lagi apa lagi dia bagi? Macam biasa mesti ada kabel USB. So ini micro USB punya type lah. Okay. So apa lagi kat sini? Dah tak ada. So dekat sini pula dia ada bagi wiring tool. So ini kalau korang nak sumbatkan wire dekat korang punya case kereta tu lah.
So boleh cantikkan lagi kereta lah. So korang jolok-jolok masukkan wayar dekat mana-mana lubang. So itu fungsi dia bagi kekemasan untuk kereta. So kemudian car charger. Dapat lagi satu car charger. Tapi ini special sikit sebab dia dah ada mark dekat sini untuk 70 mile punya USB. So korang kena cucuk dekat sini. So mungkin dia punya volt atas dengan bawah ni tak samalah. So yang support untuk 70 mile punya kamera adalah yang atas ni. So pakai yang atas ni. So apa lagi dia bagi? Dah tak ada dah. Itu saja yang diberikan. So apa yang diberi? Kamera, bracket, USB cable, car charger, wiring tool, 2 pieces stiker dengan 1 user manual. Okey, untuk first time user korang kena ada 3 benda ni. Sebenarnya phone tak ada pun tak apa. Tapi ini kalau korang nak set up phone korang untuk sync dengan dashcam korang lah. So korang kena ada phone, korang kena ada dashcam korang. Confirm lah sebab nak set up dashcam ni. So mesti kena ada dashcam lah. So kemudian adalah micro SD card. So kat sini aku pakai SanDisk punya. Kalau korang nampak lah. SanDisk 64GB. Itu dia. So apa korang perlu buat adalah yang first kali masukkan ke dia punya slot lah. Micro USB ni. So masukkan macam ni ya. So bagi dia lekat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, korang turn on korang punya dashcam. So tak ada bateri. So kejap aku ambil kabel. Okey, bila korang connect dengan power, dia akan terus on dan keluar macam ni. Ini untuk first time lah. So korang just tekan button yang paling kanan sekali ni untuk next. Korang ikut ni lah. Dekat sini dah ada tanda kan, color merah. So korang tekan je button ni. So ni dia beritahu lah indicator light. Color hijau adalah recording. Biru adalah non-recording. So merah adalah error. So kalau kat sini indikator dia color biru. So tak recording lagi, tengah standby sebab kita pun tengah setup. So tekan next. So kat sini dia beritahu lah power button yang panjang ni. Power button ni kalau tekan lama-lama dia akan jadi off. Kalau tap sekali dia akan on. So tekan next. Voice control. So macam aku cakap sebelum ni, dekat sini adalah mikrofon dia lah. So dia ada voice control. So tekan next lagi. So set system time. So untuk aku sekarang, aku akan set hari ni 20 hari bulan tahun 2020. Kemudian next bulan 6. Kemudian dah tekan je done ni, yang button belah kanan sekali. So enable parking punya function. So kita enable lah. So ini adalah kalau korang nak scan untuk install apps diorang. So tak apa, kita biar dulu. So inilah rupa. So bila dah setiap setup, dia akan terus recording. So sekarang aku tengah record lah ni. Dia dah function.
So macam mana? Dah tengok video? Mantap kan? So aku rasa korang memang kena beli dashcam. Tak kisahlah dashcam apa pun. Tapi ini antara yang aku recommend dekat korang. Sebab gambar dia cantik. Sebab memang baguslah dashcam dia. Kan? Baru berfungsi korang beli dashcam. Daripada korang beli yang murah. Tapi gambar tak apa-apa. So lebih baik korang labur sikit lah. Kan? So korang dapat yang cantik, yang bagus, yang bila mana korang rakam, korang nak proofkan dekat balai, memang nampak clearly apa yang berlaku. So mungkin takkan jadi masalah kat korang lah kalau korang tak bersalah. Tapi kalau korang yang bersalah, itu masalah lah buat korang. So itu saja untuk kali ni. So aku nak ucapkan selamat Hari Raya dulu. Sempat lagi rasanya, belum terlambat. So hati-hati memandu di jalan raya. Ingatlah orang tersayang dan pastikan mematuhi segala saranan SOP yang dah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bila nak balik kampung nanti, pastikan follow lah. Supaya kita tak sebarkan virus COVID-19 ni lagi. Dan kita boleh kembali ke sedia kala lah. Harap-harap COVID-19 ni memang terhapus kat dunia ni teruslah. So orang nak pergi haji pun boleh pergi haji kan. Macam kita nak pergi sembahyang Jumaat pun orang lelaki ni kan. Itu yang paling penting lah. So itu saja. Sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan button loceng, tekan like, tekan share, komen. Kan sebelum aku endkan video ni. 1, 2, 3 buat. Okey, itu saja. So bertemu kita lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.